Macam mana agaknya kita nak tahan diri, kita nak bantu diri kita, nak kuatkan diri kita. Saya buat ini hanya kerana Allah. Okey, pertama kita katakan, okey, setiap gerak yang kita nak buat pasti ada niatnya. Pasti ada niatnya. Okey? Maka untuk kita tidak patah, tidak renyuk. Okey? Ketika tidak dapat penghargaan ataupun ketika tidak dapat terima kasih, maka tolong betulkan semula niat. Betulkan semula niat kita. Apa niat kita buat kerja itu? Apa niat kita tolong dia? Apa niat kita buat macam-macam majlis? Apa niat kita ketika kita masak di rumah? Apa niat kita ketika kita berkunjung ke rumah orang sakit? Apa niat kita apabila kita berjumpa dengan sahabat kita? Sebab niat itu boleh menjadikan kita terpelosok ataupun kita bangun seperti bunga yang mekar. Jaga niat, saya buat ini tidak ada niat lain kecuali Allah. Saya tolong dia kerana Allah. Saya memberi kerana Allah. Saya berbuat kerana Allah. Sebab itu orang yang bertanam, bercucuk tanam kerana Allah, tangannya sangat ringan memberi. Sangat ringan memberi, sedekah. Ini kalau orang tua dulu, ya Allah Tuanku bagikan pokok ini bagus, subur, baik untuk anak cucu aku. Ya Rabbi. Sebab itu hadis mengatakan, kalau kamu dah sampai ke saat nazak, tapi dalam genggam kamu masih ada biji benih, maka tolong tanam biji benih tu dulu sebelum kamu mati. Dah nazak dah ni, ada biji benih, tanam. Untuk membuktikan bahawa kita tidak buat untuk diri sendiri. Tanam durian ni lama, 7 tahun baru berbuah. Umurnya tak tahu ada ke tidak 7 tahun lagi. Jangan cerita begitu. Tanam saja. Tanam itu sangat penting. Okey, tanam itu sangat penting dan paling penting lagi adalah apa niat kita tanam. Okey, kalau niat kita tanam nak makan sendiri, mati katak kita. Okey, Umi ada jiran depan rumah. Tapi dah pindah sekarang. Di luar pagar rumah dia ataupun kita kata di tepi jalan raya, dia tanam 2 pokok mangga yang sangat besar. Okey, ketika dia masih duduk di situ, pokok itu tak pernah berbuah. Belum pernah berbuah. Bayangkan. Sebaik sahaja dia pindah ke rumah baru dalam 10 km kot daripada rumah lamanya. Okey. Bila buah itu kosong saja, dua pokok ini berbuah sebanyak-banyaknya. Okey. Sebab itu bila ada orang lalu, bila ditanya, ambil je lah, orangnya dah tak ada. Umi selalu bagi tahu dengan tuan dia, kata, okey sayang, buah mangga banyak, ada orang minta banyak. Jadi tak apa Kak Umi, sedekahkan saja. Umi senang je, kait-kait bagi je lah siapa-siapa yang tak. Contoh. Bila kita bagi tahu, bagi tahu dekat tuannya, datanglah buah mangga banyak. Tak kuasa nak datang. Masa kita duduk makan tak ada buah. Udah kita pindah baru nak buah. Lah, boleh nampak marah dia dengan pokok. Sebab niat dia tanam dulu, dia nak makan. Bukan sebab dia nak sedekah, tapi Allah bagi lain. Allah bagi pindah dulu, baru dia berbuah. Ini yang kita kata, bukan nak kata dia kedekut ke tak kedekut, tapi kekuatannya ialah kita banyak berniat nak tanam untuk kita makan. Tanamlah untuk kita sedekah, tanamlah untuk anak cucu. Ini contoh-contoh kekuatan. Sebab itu pengalaman Umi tanam pokok di keliling rumah. Ya Allah Tuhanku, tolonglah berbuah pokok ini untuk aku sedekah. Untuk sedekah, siapalah, untuk anak cucu pun sedekah juga, untuk anak-anak pun sedekah juga, untuk jiran pun sedekah juga, untuk tetamu pun sedekah juga. Sebab itu biar petik je mana yang tu. Kalau mangga tu mana yang tu, yang petik simpan je di dapur. Orang datang masuk plastik 2 biji seorang, 2 biji seorang, 2 biji seorang. Contohnya, nak tunggu masak tak sempat sebab berlaga dengan tupai-tupai segala. Jadi bila nampak tua saja petik siap-siap.
Niatnya apa? Ya Allah, Tuanku, bagi pokok ni berbuah untuk aku dapat sedekah. Jangan pula bila dah berbuah, bila dah masak, tak boleh makan sendiri je lah. Buat apa nak bagi orang? Sebab mangga ni sedap. Tak jadi. Berubah niat. Maka kata sekali lagi kita bangun kekuatan. Untuk kita tidak mengharap pujian, tidak mengharapkan terima kasih orang, tolong jaga niat. Apa yang aku buat ini, aku buat semata-mata kerana Allah. Ini kekuatan pertama yang kita nak buat. Okey, mampu atau tidak? Bila kita kata niat, niat bukan hanya di bibir. Niat artinya ada dalam kepalanya. Niat kita ada dalam prosesnya. Niat kita ada dalam sebelum dan selepas prosesnya. Sebab itu kita kata kalau kita dah tanam, syukur Alhamdulillah nampak pokoknya besar. Bila dah berbuah, dah kita kata, bungkus. Nanti orang nampak, dah berubah niatnya. Okey, ini kekuatan. Itu yang pertama. Okey, maka sekali lagi ubahkan semua ibadah, semua perbuatan, semua gerak yang kita buat itu tidak ada kerana orang lain selain kerana Allah semata-mata. Bila kita buat kerana Allah semata-mata, tolong semata-mata kerana Allah. Kalau orang yang kita tolong itu tidak mengucapkan terima kasih, kita tak bengkak. Kita tak mengungut, ya Allah, kita tolong panggilkan Grab dia tapi dia dah naik. Tak ada nak terima kasih kat kita pun. Jangan. Okay, kita dah tolong itu, tolong ini tapi tak ada terima kasih pun. Jangan. Orang buat tu dia punya cerita. Tapi kita jangan kosong pahala kita. Jangan kosong pahala. Sebab itu bukan buat kerana orang tapi buat kerana Allah. Itu kekuatan. Kedua kita katakan, tadi kita kata pasang niat yang betul. Kemudian jaga niat. Sebab niat itu sangat mudah berubah. Tidak ada yang paling sulit dalam semua ibadah kecuali jaga niat. Nak pergi umrah je bersiap berbulan-bulan. Okay. Nak pergi umrah. Tapi sampai Madinah, dia pergi ronda shopping dulu. Sebab di Madinah tak ada umrah. Aduh. Okay. Akhirnya sampai Mekah dah letih. Ini pun berubah niat juga. Katalah patutnya kita tak sa'i, dah tawaf di sana, dia tawaf dia gerai, letih lagi. Kemudian ada yang dah tak larat pergi masjid, ada juga. Ada orang yang buat tawafnya sekali je, letih juga. Ini kekuatan-kekuatan. Kalau kita buat kerana Allah, Allah akan bantu kita pemudahkan. Sebab itu kita boleh buat cakap kerana Allah, tapi buat belum tentu kerana Allah. Sebab itu orang langgar sikit marah, orang tolak sikit marah, orang lambat sikit marah, orang tinggal kita marah, marah saja. Orang lama dalam bilik air marah. Letih kita. Kenapa banyak marah? Walaupun namanya di tanah suci, di tanah haram contohnya. Sebab kita gagal menggenggam niat nak ibadah tadi. Okey, itu yang pertama. Kemudian kita kata, bila kita buat kerana Allah semata-mata, maka kita tidak akan pernah mengharapkan pujian ataupun terima kasih dari orang lain. Itu yang satu. Yang kedua, okey. Kalau kita buat kerana Allah, kita tidak akan jumpa keluh kesah. Kita tidak akan jumpa, tidak akan pernah resah gelisah. Okey. Resah gelisah kerana kebaikan yang kita lakukan tadi tidak dibalas secara yang setimpal oleh manusia. Kalau kita buat kerana Allah, kita dah buat habis-habisan, kita tidak akan sakit perut bila orang tu buat tak kisahkan kita. Okey, itu masalah, itu yang kita kendak. Okey. Kerana kadang-kadang kita kata orang yang membuat kerana Allah, walaupun yang dibuat itu kebajikan, tetapi dibalas dengan cara yang keburukan. Okey, dibalas dengan keburukan. Itu pun tidak membuat dia latah, tidak membuat dia sakit hati, tidak membuat dia dendam. Dia bersyukur, syukur Alhamdulillah. Apa orang nak kata yang saya tak kisah, yang penting saya dah bantu. Bila saya dah bantu, saya bantu kerana Allah. Awak nak balas tak balas tu terpulang awak. Okey, ini kekuatan. Kemudian kita kata, sebab tugas kita hanya mencari redha Allah dan kita hanya mengharapkan kebaikannya dari Allah. Sebab hanya Allah yang tak pernah tak nampak, tak pernah tertinggal sikit pun kebaikan yang kita buat. Semua dikira. Okey, sebab itu Allah berfirman pada wali-walinya, dia kata apa? Mereka mencari kurniaan Allah. Okey. Surah Al-Fat ayat 29. Surah Al-Fat
ayat 29. Mereka mencari kurniaan Allah dan keredoannya. Ini yang dicari. Buat baik, buat ibadah, beramal, tolong orang, sedekah. Semuanya yang dicari hanyalah apa? Redha Allah. Yang dicari hanya kurniaan Allah. Yang dicari hanya redha Allah. Dua benda je. Kurniaan Allah dan redha Allah. Allah kurniakan sihat, Allah kurniakan rezeki, Allah kurniakan keluarga, Allah kurniakan rumah, Allah kurniakan pekerjaan, Allah kurniakan siang, Allah kurniakan malam. Allahu Akbar, banyaknya kurniaan yang kita tak sempat nak bilang. Tak mampu nak bilang pun. Kita tak mampu nak bilang. Maka kita katakan, mereka mencari kurniaan dan redha Allah. Kalau kita tengok pula dalam surah Sad ayat 86. Okey, surah Sad pula kata apa? Allah berfirman, aku tidak minta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Ini cerita Nabi yang ditolak ataupun yang dakwah Nabi tidak diterima. Kenapa susah sangat kamu nak terima? Kenapa nak marah-marah? Aku bagi tahu bukan nak minta upah pun. Aku kau nak minta engkau bayar pun. Contohnya. Okay? Maka orang yang sudah berprinsip begini, dia tidak akan susah hati kalau orang buat tak tahu. Orang buat tak kisah. Okay? Surah, aku tidak minta upah sikit pun. Kenapa susah sangat nak dengar tazkirahnya? Sebab bukan kena bayar pun. Bukan kena jalan pun. Duduk rumah je. Kata kita. Tapi yang membuat orang itu dengar, membuat orang itu berubah, membuat orang itu faham siapa? Allah. Sebab itu syukur Alhamdulillah. Terima kasih kerana masih ada yang sudi bersama. Mudah-mudahan persamaan kita ini memang kerana Allah untuk cari redha Allah. Okay? Jadi kita mungkin terlambat sikit, tercepat sikit tu ampun tuanku je lah. Minta maaf lah banyak-banyak. Cuba juga nak pancul. Tapi terlewat juga 2-3 minit. Allahu Akbar. Okay. Dalam surah Sad kata apa? Aku buat baik, aku bukan minta upah kat hang. Aku tolong hang, aku bukan nak minta upah. Kan yang pening kepala pasal apa? Yang jadi masam pasal apa? Itu contoh kalau kita cakap guna bahasa kita lah. Kemudian kalau kita tengok dalam surah Sabah. Surah Sabah ayat 47. Ya, surah Sabah ayat 47. Katakanlah upah apapun yang aku minta. Allah kata aku tak minta upah daripada kamu. Kamu buat je baik bukan untuk aku tapi untuk kamu. Allah tak perlu solat kita. Allah tak perlu ibadah kita. Yang perlu ibadah kita tu kita. Kita yang buat, kita nak persembahkan kepada Allah. Kalau tak ada ibadah kita, kita nak tunjuk apa ke Allah? Jadi Allah kata, aku bukan dak ibadah kamu tu. Yang ibadah yang kamu buat tu kamu yang perlu. Sebab itu Allah kata aku tak minta upah. Okey, tak minta upah apapun yang aku minta kepadamu. Okey, solatlah, baiklah, jadilah orang yang taat pada aku, jadilah orang yang tak melawan sunnah Rasulullah, jadilah orang yang menjadi pengikut Rasulullah. Ini semua Allah suruh, bukan untuk Allah. Untuk kita. Kalau satu dunia orang tak sembah Allah, Allah Tuhan, Allah tetap Allah. Allah tetap maha agung, Allah tetap maha berkuasa, Allah tetap maha mengetahui, Allah tetap berkuasa. Oleh itu sekali lagi, dalam surah Al-Lail ayat 19. Al-Lail, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu nikmat kepadanya. Okey. Siapa bagi nikmat pada kita? Manusia ke Allah? Tidak ada manusia mampu bagi nikmat kepada manusia lain kecuali atas izin Allah. Sebab itu ada orang banyak duitnya tapi dia tak gembira dengan duitnya. Kadang-kadang duitnya habis untuk orang lain, bukan untuk dia. Ini yang kita bimbang kalau kita dapat kata-kata kekuatan yang kita nak angkat ialah okay. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kamu hanyalah untuk mengharapkan redha.
Kita bagi makan, kita nak Allah bagi redha kat kita. Udahlah dia bagi rezeki. Kita nak minta redha dia. Maka kita bekerjalah untuk cari makan, untuk cari kekuatan, untuk cari harta, cari apa atas nama Allah. Supaya harta yang kita dapat redha Allah. Makanan yang kita makan dapat redha Allah. Ibadah yang kita lakukan dapat redha Allah. Tak dapat redha Allah, semua tu jadi kosong. Tak dapat redha Allah, semua tu yang kita buat itu kosong, masuk longkang. Sebab itu nak dapat pertama izin Allah, kita redha Allah. Ketiga, Allah terima. Bila redha tu maknanya Allah terima. Bukan semua ibadah kita ni Allah terima. Jangan main-main. Sebab itu jangan lupa, ya Allah terima ibadah kami ni, ya Allah. Terima ibadah kami ni, ya Allah. Sebab itu tak boleh sombong, tak boleh ujub, tak boleh riak. Sebab kita tak tahu ibadah kita sudah diterima ataupun Allah terima atau tidak. Diterima cacat, terima baik, terima besar, terima cantik ke atau tidak. Sebab itu kita kata sekali lagi, ibadah itu bergantung pada tebal nipisnya iman. Jadi iman itu maknanya mengukuhkan keyakinan. Sebut iman kita tak rasa apa, tapi keyakinan. Hari ini sudah ramai orang yang tidak lagi yakin adanya akhirat secara hakiki. Tak kira lagi lah aku masuk syurga ke masuk neraka, tak kira lah, aku tak kisah. Umat Nabi kan semua masuk syurga, lambat pun tak apa, yang penting masuk syurga. Oh, senangnya hidup. Sedangkan Nabi kalau boleh tak ada seorang pun umat dia yang jatuh ke neraka. Tak ada seorang pun umat dia yang masuk sehari pun tak boleh ke neraka. Sebab sehari di neraka bermakna 1000 tahun di akhirat. Lama. Ini contohnya. Maka kita kata jangan harap redha Allah, redha orang, tapi haraplah redha Allah. Jangan harap perhatian orang, tapi haraplah perhatiannya Allah. Kalau orang tak hargai kita, orang tak terima kasih dengan kita, ya Allah Tuhanku, kalau orang ini tak terima apa yang aku terima, aku bagi, ya Allah, maka aku hanya mengharapkan Engkau, ya Allah. Engkau terima, ya Allah, ibadahku ini, ya Allah. Sebab itu jangan lupa doakan setiap kali ibadah, ya Allah, terima sedekah aku, ya Allah. Terima puasa aku, ya Allah. Terima zakat aku, ya Allah. Terima solat aku, ya Allah. Kena doa. Kena doa. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah supaya semua ibadah yang kita buat ini diterima Allah.